Okey, kita lihat pula kepada kegunaan kaedah expository ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kyriakos 1997 telah menyenaraikan 3 kegunaan asas kaedah expository guru ini. Iaitu yang pertama, menjadikan struktur dan tujuan pembelajaran terang dan jelas. Sebab kalau kita tengok kepada ciri yang tadi tu, dia mesti distrukturkan supaya isi kandungannya jelas. Jadi kalau kita gunakan kaedah ni, kegunaan dia ialah supaya menjadikan PDP lebih berstruktur dan kita jelas apakah sebenarnya tujuan pembelajaran sesuatu konsep tersebut, sesuatu mata pelajaran, sesuatu tajuk tersebut. Memberi maklumat, menghuraikan dan menjelaskan termasuk demonstrasi. Ada perkara yang memang tidak boleh kita biarkan pelajar teroka sendiri. Contohnya konsep asas. Jadi di sini bila kita gunakan kaedah ini, dia memang gunanya ialah untuk memberikan maklumat, menghuraikannya supaya pelajar faham dan menjelaskannya. Dan ini termasuk juga dengan melakukan demonstrasi, contohnya pengiraan, contohnya pengukuran dan sebagainya. Okey, menggunakan soalan dan perbincangan untuk memudahkan dan meneroka pembelajaran pelajar. Maksud di sini ialah kita gunakan soalan, kita gunakan perbincangan supaya pelajar lagi faham tentang apa yang dijelaskan, tentang konsep yang ingin dijelaskan itu. Okey, kelaziman penggunaan kaedah ini dalam pengajaran dan pembelajaran. Ia lazim digunakan dalam komponen kurikulum di mana objektif utama ialah penguasaan pelajar yang piawai. Dia ada satu standard. Kita mesti faham bahawa pelajar tu mesti faham tentang benda ni dulu. Fakta, konsep, peraturan dan prosedur. Dia kena faham. Semua pelajar kena faham supaya dia boleh aplikasi. Itu sebab dia tak boleh teroka. Sebab penerokaan lazimnya kita mohon aplikasi sesuatu perkara. Tetapi, kalaulah dia adalah satu konsep lulu hawa, konsep tentang grid, konsep tentang apa lagi, apa garis kontur. Apa itu garis kontur? Kena bagi tahu dululah sebelum mereka teroka untuk buat latihan-latihan penerokaan supaya dapat mengukuhkan lagi kefahaman mereka tentang sesuatu perkara tersebut. Okey, digunakan dalam kes-kes bila objek dalam pembelajaran dan atau sumber yang ada untuk menjelaskan sesuatu perkara adalah terlalu kompleks untuk difahami oleh pelajar. Ada konsep-konsep dalam geografi dia agak abstrak. Okay, contohnya macam mana kita nak buat garis kontur tu dia nak jadi dataran. Macam mana kita nak unjurkan? Macam mana kita nak bagi tahu benda tu, oh kalau kita tengok garis kontur ni, ini adalah dataran tinggi. Ini adalah tanah tinggi. Ini adalah lembah. Macam mana? Benda tu dia tak boleh nak teroka. Jadi guru kena bagi penerangan dan penjelasan dulu dan demonstrasi macam mana benda tu bila kita buat, kita trace ataupun apa bahasa dia, trace tu kita boleh buat bahawa kalau kontur macam ni, tengok ini adalah hasil dia menjadi dataran. Yang itu adalah guru kena terangkan dulu baru pelajar boleh buat sebab dia agak sukar untuk diterangkan ataupun difahami oleh pelajar dengan menggunakan kaedah penerokaan. Okey, basic konsep mesti daripada guru. Guru mengenal pasti keperluan kepada pembahagian, penterjemahan dan struktur maklumat ke dalam bentuk yang mudah difahami oleh pelajar dan memperkenalkan pengetahuan tersebut dalam bentuk yang lebih logikal dan sistematik. Kadang-kadang ada topik tu dia jumble up. Jadi kadang-kadang guru kena explain dulu. Dan saya pernah maklumkan kepada ada satu kumpulan tu, saya kata, cuba you all tengok. Kalau daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, cuba you all mapping. Katakanlah kaedah kemahiran geografi. Mesti dia ada perkaitan antara satu sama lain. Contohnya garis grid. Sampailah macam mana nak baca ukuran grid dan sebagainya. Benda tu you all, bila mapping, you all akan nampak bahawa dia ada pengetahuan sedia, ada yang ini, dia ada yang ini, dia ada yang ini. Jadi bila mapping macam tu, you all boleh tahu bahawa apa sebenarnya yang
nak bagi tahu dulu supaya dia boleh mengaitkan dengan apa yang dia nak pelajari dan dia dapat tersusun dengan lebih jelas lagi. Yang itu yang kerja cikgu. Dia bukannya saja-saja okey tengok buku teks, okey tajuk yang ini you ikut aja apa. Sebenarnya kita adalah mempermudahkan murid untuk faham tentang konsep tu. Dia bukannya satu benda yang kita ikut sahaja penerangan tu menggunakan buku teks. Itu sebab PGT 223 dulu kita suruh buat nota. Sebab buku teks itu tidak boleh menjelaskan dengan sejelas-jelasnya apa konsep yang sebenarnya patut ada, yang patut murid faham. Itu adalah tugas guru. Okay, jadi bila guru, dia nampak benda tu, konsep tu susah, jadi dia kena mappingkan apa sebenarnya yang dia patut bagi tahu awal supaya pelajar tu faham tentang apa yang nak dipelajari.